maka kita kena baca 4 atau 5 harakat kerana ianya mad jaiz munfasil. Ayat yang ke-8 yang akhir, inna ila rabbika ruj'a, inna itu adalah wajibul gunnah, ila itu ialah mad tabi'i, ada pada, tiada pada tulisan, ada pada bacaan. Rabbika, ra itu ditebalkan, ditebalkan. Rabbika ruj'a, ar-ruj'a ialah alif lam syamsiyah, kerana ada sabdu pada ra tu, ar-ruj'a, jangan baca al-ruj'a, tak betul. Ar-ruj'a, ruj'a, ni dia, iaitu qalqalah surah juga, kerana jim mati itu berada di tengah kalimah. Huruf jim mati itu berada di tengah kalimah. Ruj'a itu kita baca, kalau diwakafkan ialah mad tabi'i 2 harakat, dan kalau kita sambung dia jadi mad jaiz munfasil. Itulah kalau tengok dalam Al-Quran tu ada tanda panjang, ada cacing dekat atas. Sebab apa? Sebab kalau kita baca wasal, kita sambung, kena ada hukum lain, iaitu mad jaiz munfasil. Kalau kita wakaf, jadi dia mad tabi'i, baca 2 harakat saja. Jadi itu dia sedikit kupasan tentang hukum-hukum tajwid, hukum-hukum tajwid untuk ayat 1 hingga ayat 8 surah surah Al-Alaq. Maka kita pergi kepada terjemahan harfiah surah Al-Alaq, terjemahan harfiah surah Al-Alaq. Kita lihat kepada terjemahan harfiah surah Al-Alaq. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra maknanya bacalah, sebab iqra ni adalah fi'il amar, kata perintah. Bahasa Arab dia ada 3 jenis fi'il: fi'il madhi, kata perbuatan lalu; fi'il mudhari', kata perbuatan semasa dan yang akan datang; dan fi'il amar, kata perbuatan perintah. Jadi iqra itu asalnya qara'a yaqra'u, iqra, itu bacalah. Jadi siapa yang disuruh baca ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khususnya. Secara umumnya kita lah. Kerana dalam kitab At-Tibyan fi Ulumul Quran, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah taala menyatakan al-ibratu li umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran dalam ayat Quran itu sebenarnya umum untuk seluruh manusia, tidak kepada yang ditujukan semata-mata. Dalam ayat ni dituju pada Nabi SAW, tapi ibrahnya, pengajarannya untuk kita semua. Kemudian bismi, dengan nama. Bi itu dengan ismi, nama. Rabbika, Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi, ismi birabbik, allazi, yang, ini isim mausul. Tuhan kamu yang apa? Khalaqa, yang menciptakan, yakni menciptakan semua makhluk manusia. Makhluk ini terbahagi dalam bahasa Arab, makhluk ini terbahagi kepada 4. Apa dia? Insan, iaitu manusia. Yang kedua haiwan, haiwan lah, binatang-binatang yang ada di dunia ni berapa ratus ribu jenisnya. Kemudian nabat, tumbuh-tumbuhan, hayawanat, haiwan, nabatat, tumbuh-tumbuhan, semua yang ada lah, yang apa jenisnya pun. Kemudian jamadat, makhluk Allah yang tidak bernyawa, contoh batu, udara, awan, matahari, bulan, bintang, semualah. Galian-galian minyak, baceti, emas, perak, tembaga, boksit, semualah. Ini semua adalah jamadat, makhluk-makhluk Allah yang tiada nyawa, dia tak boleh hidup sendiri. Kalau haiwan, manusia ada nyawa, boleh hidup sendiri, tegak berdiri dia. Begitu juga haiwan, ada nyawa, tegak berdiri, hidup, semualah. Begitu tumbuh-tumbuhan, sama, ada nyawa, kan?
Baik. Kemudian ayat yang kedua, khalaqa, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa. Khalaqa, ia ni Allah SWT telah menciptakan al-insana, manusia, min, dari, alaqa, segumpal darah. Jadi dalam ayat-ayat awal surah Al-Mu'minun, Allah SWT menerangkan tentang proses kejadian manusia. Tapi ayat tu turun kemudian. Ayat yang pertama turun Nabi SAW ni, Allah SWT sebutkan bahawa Allah Ta'ala cipta manusia itu dari segumpal darah. Kerana apa? Kerana manusia ini adalah makhluk paling mulia, makhluk yang terbaik dicipta Allah SWT. Manusia yang makhluk yang diberikan kepercayaan dan tanggungjawab menjadi khalifah di atas muka bumi. Baik, kemudian ayat yang ketiga, Iqra, bacalah. Maknanya Allah SWT menyuruh Nabi SAW membaca, menyuruh kita membaca. Jadi ada kepentingannya membaca. Cuma pada zaman-zaman IT atau zaman-zaman milenium ni, satu cabaran kepada penerbit-penerbit buku. Kenapa? Kerana sekarang ni orang lebih suka baca internet. Orang lebih suka baca tulisan-tulisan di internet. Maka cabaran kepada pengeluar buku, isikan dengan buku itu biarlah bukan picisan, bukan tulisan-tulisan yang merapu. Biarlah ia berbentuk ilmiah yang boleh menarik orang membaca. Tapi cabarannya begitulah. Tapi itulah sepatutnya kita orang Islam ini ada dalam diri kita semangat membaca. Dan Rabbuka, Tuhanmu itu, ini Allah SWT, Al-Akram, Maha Mulia. Salah satu nama Allah ialah Al-Akram. Ayat yang keempat, Al-Ladhi, yang mengajar. Ini Allah SWT itu yang Al-Ladhi Allama, mengajar, yakni manusia. Jadi Allah SWT ni mengajar manusia, mengajar manusia bil qalam, mengajar manusia itu menulis dengan pen. Alladhi 'allamal insana yaktubu bil qalam. Itu maksud dia. Mengajar manusia itu menulis dengan pena. Mengajar manusia bil alladhi 'allama bil qalam. Mengajar manusia menggunakan pena, menulis dengan pen. Mengajar manusia menulis. Manusia ini Allah Ta'ala bagi keistimewaannya, boleh membaca dan boleh menulis. Tetapi membaca menulis naklah dipelajari. Tak ada manusia yang tiba-tiba tahu membaca, tahu menulis. Sebab itulah Nabi SAW sendiri pun sifatnya ummi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Kerana apa? Kerana baginda tak pernah belajar membaca dan menulis. Maka mudahlah Allah SWT mendidik Nabi SAW. Jadi itulah, itu salah satu sebab kenapa Al-Quran tidak dapat ditomah sebagai rekaan Nabi SAW. Kenapa tuan-tuan? Kerana Nabi sifatnya tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Wallahu a'lam. Walaupun ada yang kata kalau macam tu, macam mana Nabi dipenyaka? Nabi tak erti, kira Nabi kena tipu lah, kan? Tetapi itu kita serahkan kepada ahli-ahli sejarah membicarakannya. Kerana Nabi SAW bukan tidak ada kemahiran berniaga, malah baginda SAW belajar kemahiran berniaga dari bapa saudaranya Abu Talib, kan, yang mengajak baginda pergi berniaga bersama-sama ke Syam, kan. Jadi Nabi belajar kemahiran berniaga di situ. Kita tak kira Nabi tak erti kira. Nabi cuma tak erti membaca dan menulis saja. Tapi Nabi tahu berniaga. Kerana Allah SWT berikan kepada Nabi sifat